Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Emilia binti Jusmin, nomor metrik C24E1878. Hari ini saya akan membentangkan tentang proses pembuatan alat muzik serunai dalam budaya Melayu tradisional. Serunai merupakan sejenis alat muzik tiupan tradisional yang sangat sinonim dengan masyarakat Melayu di semenanjung Malaysia. Ia bukan sekadar alat muzik, tetapi ia juga merupakan warisan yang berfungsi dalam pelbagai konteks sosial dan ritual seperti persembahan silat, makyung, wayang kulit, majlis perkawinan dan upacara tradisional. Di negeri Kelantan, Kedah dan Perlis khususnya, serunai memainkan peranan penting sebagai suara utama dalam muzik tradisional yang berakar umbi daripada identiti tempatan. Keistimewaan serunai terletak pada bunyinya yang nyaring dan bergetar kuat yang membolehkan ia menembusi suasana bising dan menarik perhatian halayak. Namun, di sebalik keindahan bunyinya, tersembunyi satu proses pembuatan yang cukup kompleks dan memerlukan kemahiran tinggi dalam seni pertukangan, pemahaman muzik, serta penyesuaian bahan semula jadi. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan secara terperinci proses pembuatan serunai bermula daripada pemilihan bahan mentah hingga ke fasa terakhir yaitu finishing. Pertama sekali, proses untuk membuat serunai ialah pemilihan kayu yaitu bahan asas. Proses pembuatan serunai bermula dengan memilih kayu yang sesuai. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari pokok kemuning, pokok cengal, nangka atau senak. Kayu-kayu ini dipilih kerana kekuatan semula jadi dan daya tahan terhadap kelembapan dan kestabilan struktur dalaman yang penting bagi menghasilkan nada yang jelas dan nyaring pada serunai. Menurut Hamid 2017, ketumpatan dan tekstur kayu akan mempengaruhi resonans bunyi serunai. Kayu yang terlalu lembut akan menghasilkan bunyi yang lemah, manakala kayu yang terlalu keras pula akan menyukarkan kerja-kerja pengukiran dan pengeboran. Oleh itu, pemilihan kayu yang tepat sangat penting dalam proses pembuatan serunai sebagai asas yang kukuh. Seterusnya, proses pengeringan kayu. Kayu yang telah dipilih akan dibiarkan kering secara semula jadi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kandungan lembapan dan mengelakkan keretakan apabila kayu dilubangkan kelak. Proses pengeringan ini juga membolehkan kayu menyesuaikan diri dengan persekitaran setempat agar tidak mengalami pengecutan mendadak selepas serunai siap dibentuk. Keringan yang sempurna membantu menghasilkan aliran udara yang sekata dan meningkatkan ketepatan nada semasa tiupan. Pengeringan semula jadi ini juga lebih digemari berbanding penggunaan ketuhar kerana ia lebih mesra alam dan mengekalkan struktur semula jadi kayu untuk membuat serunai. Setelah proses pengeringan, proses yang ketiga ialah proses pengukiran dan pembentukan badan serunai. Dalam proses ini, setelah kayu dikeringkan, kayu akan dipotong dan dibentuk menjadi bentuk silinder sepanjang kira-kira 30 hingga 40 cm. Bahagian dalam kayu ini akan ditebuk menggunakan alat gerudi tradisional yang dikenali sebagai gerudi tangan ataupun tatah. Corong atau loceng akan dibentuk di hujung serunai bagi menguatkan dan memfokuskan bunyi. Menurut Zainuddin pada tahun 2019, reka bentuk corong ini bukan sahaja meningkatkan estetika, malah ia juga memainkan peranan yang sangat penting dalam penghasilan gelombang bunyi yang lebih fokus dan tajam. Ukiran di bahagian badan juga boleh dibuat mengikut kreativiti pembuat, termasuk motif flora dan geometri yang mencerminkan pengaruh seni tempatan. Seterusnya, proses keempat yaitu proses pembuatan lubang nada. Terdapat 7 hingga 8 lubang nada yang ditebuk secara simetri pada badan serunai. Lubang-lubang ini menentukan skala nada apabila serunai dimainkan.
Proses ini memerlukan ketelitian yang tinggi kerana sedikit perbezaan ukuran atau kedudukan boleh menyebabkan kesalahan dalam penghasilan melodi dalam serunai. Posisi lubang disesuaikan mengikut jari pemain dan keperluan lagu tradisional yang dimainkan. Setiap lubang akan diuji menggunakan teknik tiupan ujian untuk memastikan nada yang dihasilkan tepat dan stabil. Seterusnya, proses yang kelima iaitu pembuatan lidah tiupan ataupun reed. Salah satu komponen paling penting dalam serunai adalah lidah tiupan yang juga dikenali sebagai pautan atau lidah serunai. Ia diperbuat daripada daun nipah atau daun palas yang dikeringkan dan digulung. Lidah ini menghasilkan getaran apabila ditiup, lalu mencipta bunyi utama serunai. Reka bentuk lidah ini memerlukan kemahiran yang tinggi kerana terlalu tebal akan menyebabkan bunyi terlalu kuat dan keras, manakala jika terlalu nipis pula ia akan menyebabkan bunyi serunai menjadi lemah dan tidak jelas. Biasanya pemain serunai akan membawa lebih dari satu lidah semasa persembahan sebagai langkah persediaan. Proses terakhir iaitu proses keenam ialah finishing dan hiasan. Ia merupakan fasa terakhir yang melibatkan finishing iaitu menyapu lapisan minyak kayu, varnish atau lilin lebah untuk menjadikan serunai lebih tahan kelembapan, serangan serangga dan menjadikannya lebih tahan lama. Selain itu, serunai tradisional juga dihiasi dengan ukiran halus, warna emas, hitam atau merah serta ditambah aksesori kain baldo atau benang emas bagi tujuan estetika. Dalam sesetengah tempat, serunai seringkali dijadikan hadiah atau simbol penghargaan kerana keindahan seninya. Kesimpulannya, keseluruhan proses pembuatan serunai bukan sahaja menonjolkan ketelitian teknikal tetapi ia juga menggambarkan nilai budaya, simbolisme dan jati diri masyarakat Melayu. Ini membuktikan bahawa warisan budaya seni Melayu merupakan seni pertukangan yang bukan sahaja bertujuan untuk hiburan semata-mata tetapi ia juga sebagai medium untuk kita lebih memahami sejarah, falsafah hidup dan keindahan yang diwarisi secara turun-temurun. Justru, usaha melestarikan seni pembuatan serunai perlu diteruskan melalui pendidikan, dokumentasi dan pameran budaya agar ia tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Bagi rujukan untuk kajian ini, saya memperoleh semua maklumat melalui buku, beberapa jurnal akademik serta sumber internet. Sekian sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.